Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala mengizinkan kita dapat hadir ke masjid pada malam ini, menunaikan salat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima sebagai amal-amal saleh. Di samping itu tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan kita berada dalam majlis ilmu ataupun dalam pengajian agama ini, kerana menuntut ilmu adalah perintah daripada Allah Ta'ala, iaitulah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan fardu atas setiap orang-orang Islam. Yang penting sekali ialah ilmu yang diwajibkan itu ialah ilmu akidah. Ilmu akidah ini sangat penting kerana dia merupakan asas-asas iman. Kalau rasa ilmu akidah, maka seluruh amalan perbuatan dia sia-sia sahaja. Telah berteraskan ilmu akidah ini dengan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini asas-asas akidah. Antaranya kerana dia adalah pokok pangkal menentukan sama ada seorang itu Islam atau kafir. Sesiapa yang tidak mengucap dua kalimah syahadah, tidak buat pengakuan ini, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengakui kebenaran Al-Quranul Karim itu, maka mereka termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Walaupun ramai di kalangan Bani Israel diutuskan oleh Allah Ta'ala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, bermula daripada Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, seterusnya sehinggakan kepada Nabi Isa alaihissalam, kebanyakannya daripada keturunan Bani Israel. Tetapi orang-orang Yahudi dan Nasara tetap berdegil dan mereka tetap menyatakan penentangan kepada agama Allah. Allah Ta'ala menyatakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan reda kepada kamu sehingga kamu mengikut millah mereka, kamu mengikuti jejak langkah mereka, sehingga kan kamu ikut agama ataupun kepercayaan mereka. Di situ barulah mereka reda kemarahan pada kamu.
Tapi sebaliknya, jika kamu tetap berpegang dengan Al-Quran dan hadis, meyakini bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, mereka tetap akan memusuhi dan memerangi umat Islam. Subhanallah. Oleh itu tuan-tuan, menjadi wajib kita berpegang dengan kalimah syahadah ini. Wajib. Lebih-lebih lagi berada di akhir zaman ini, berbagai-bagai penentangan, berbagai-bagai perancangan jahat musuh-musuh Islam ingin memurtadkan umat Islam, ingin merosakkan agama umat Islam, supaya mereka itu, yakni umat Islam, menjadi kafir. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sebahagian besar daripada mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka ingin law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara, ataupun kafirin. Mereka bercita-cita supaya kamu ni dikembalikan menjadi kafir. Sebahagian besar daripada kamu menjadi kafir. Mereka sangat-sangat bercita-cita. Maka oleh itu tuan-tuan, menjadi kewajiban pada kita belajar ilmu akidah ini. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu pengakuan dengan dua kalimah syahadah ini, artinya pengakuan, mengaku dan membenarkan dengan hati, menyaksikan dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota. Yakni tasdiqul qalbi, membenarkan dalam hati. Tak cukup dengan kita kata saya percaya tak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dari hati masih ragu, dari hati masih benda lain pun Tuhan juga. Boleh jadi berasa agama lain pun betul juga. Kalau begitu masih lagi belum menjadi orang-orang Islam. Sebab itu diterima pengakuan seseorang itu ialah tasdiqul qalbi, tetap dalam hati bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan sebenar ialah Allah. Tasdiqul qalbi, membenarkan dalam hati. Hati yang bersih, hati yang ikhlas beriman kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk abdikan diri kepadaku, untuk abdikan diri pada Allah. Kamu jangan jadi abdi, hamba kepada berhala, jangan jadi hamba kepada jin dan sebarang pemujaan selain daripada Allah Ta'ala, membawa kepada kufur dan syirik. Maka tasdiqul qalbi, membenarkan hati bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan menyatakan persaksian pada lidah, ucap pada lidah la ilaha illallah. Baik itu tuan-tuan, kita berapa kali sehari duk ucap kalimah syahadah ini? Dalam sembahyang rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, ada tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rakaat yang ketiga ataupun dalam tahiyat akhir, rakaat yang keempat, tahiyat akhir juga ada persaksian, ulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal melaungkan azan juga menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya persaksian yang kita nyatakan dalam pada lidah kita tu, biarlah disertai dengan hati kita. Yang ketiga tuan-tuan, dan melaksanakan dengan anggota. Dah kita mengakui bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka kena buatkanlah perintah Allah, solatlah. Mana mungkin seseorang itu beriman pada Allah, dia kata beriman pada Allah, tapi dia tidak salat. Dia kata beriman pada Allah, tapi tidak patuh pada perintah Allah. Yang Allah Ta'ala haramkan, dia buat dengan sewenang-wenang. Yang Allah Ta'ala perintah, dia tinggal. Padahal dia kata beriman pada Allah, mana mungkin begitu. Maka ketiga-tiga ni kata ulama, tasdiqul qalbi,
alhamdu as-sana' bil lisan, ataupun menyatakan persaksian pada lidah, dan al-amalu bil jawarih, dan melakukan amal, beramal dengan anggota zahir pun. Hati itu memang ikhlas dah niat kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah. Lidah percakapan kita pun kerana Allah. Kemudian anggota kita melaksanakan dengan benar-benar kepatuhan kepada Allah. Maka 3 ni. Mengakui dengan hati itu berarti membenarkan dengan sebulat hati dan tidak ragu-ragu lagi bahawa Allah itulah sebenar-benarnya Tuhan yang disembah dan yang diperhambakan diri kepadanya. Baik itu tuan-tuan, jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharukan iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Baik itu tuan-tuan, kalimah tauhid ini ajarkan hati kita, didik hati kita supaya kita boleh sebut sama. Pagi-pagi, petang-petang, lazimilah kita sebut la ilaha illallah. Sebab kadang-kadang kita lelaninya, banyak dah wirid zikir kita yang tertinggal dah lepas semaya. Kadang-kadang zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali nak cukup 100 itu kadang-kadang tertinggal dah. Kalau imam tak bawa tu, kita pakai doa. Kalau dulu ada juga lepas isyak kita ngatik ataupun lepas subuh ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk dalam hati kita ni, Allah je Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini penting tuan-tuan. Dalam keadaan orang duk ingat sama ke Tuhan pun, dekat-dekat nak mati tak mari juga kalimah ini. Sebab itu di saat itu pertarungan iblis, syaitan bergelabuk mari nak tarik supaya mati di luar Islam ataupun tidak ingat, tak dapat menyebut kalimah syahadah ini. Itulah tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya kita husnul khatimah, jangan dimatikan dalam su'ul khatimah, supaya kita boleh sebut la ilaha illallah dekat nak mati. Macam-macam mari gambaran, tengok situ tengok sini, dekat nak mati. Iblis mari ganggu, kerana di saat itulah berhempas pulasnya iblis. Saat akhir dia nak menentukan semua anak Adam ni mati kafir ataupun ikut jejak langkah dia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ni Allah Ta'ala beritahu bagaimana iblis dah berjanji, dah bersumpah depan Allah Ta'ala. Dia dah mengadu dengan Tuhan, wahai Tuhan, aku akan datangi anak cucu Adam. Aku akan pedayakan mereka sungguh-sungguh dengan segala habis kedera aku. Aku akan pesongkan akidah mereka. La'atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari depan mereka, daripada kanan, daripada kiri. Aku akan pedayakan mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga ramai daripada kalangan anak cucu Adam tak akan bersyukur kepadamu. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran bagaimana iblis berazam sungguh-sungguh hati nak pesongkan akidah anak Adam ni, kerana dengki dendam dia, kebencian dia kepada anak Adam, kepada Adam dan kepada seluruh keturunan Adam. Oleh itu tuan-tuan, perisai kita ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lazimilah kita sebut kalimah ini. Dan Nabi SAW menyatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu
dengan menyebut la ilaha illallah. Tuan-tuan yang ada dekat orang nazak, dekat nak mati, jangan tinggal jauh. Ayah kita, mak kita, siapa-siapa yang dekat nak mati, jangan tinggal jauh. Biar ada seorang orang dekat tu, lazimi duk sebut sama dekat telinga dia la ilaha illallah. Bapa kena ajar, tidakkah kalimah duk meniti sama di bibir? Benar, betul, memang dalam semaya pun sebut sama kalimah ini. Tapi persoalan dekat nak mati, tak mari kalimah ini disibukkan ingat dengan balah dengan orang tu, balah dengan orang ni, salah dengan orang tu, salah dengan orang ni, hutang situ, hutang sini, berbagai-bagai mari ingat oleh pala tu. Lah itulah panggil pertarungan. Sakratul maut itu sakit lagi, syaitan lagi mari pedaya. Dan ada lagi dulu kita dah baca beberapa riwayat menyatakan bahawa kesakitan mati itu bagaikan dicincang dengan pedang 99 kali. Ada lagi riwayat menyatakan bahawa kesakitan mati itu bagaikan ditikam dengan besi panas 1000 kali tikaman. Allahu Akbar. Sakit lagi sakratul maut. Syaitan lagi mari nak pedayakan. Teka tu sangat-sangat nazak, sangat-sangat penat, tak teringat dah pada kalimah ini. Maka tolong orang yang ada dekat tu, kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang hampir mati di kalangan kamu, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini kalimah ini penting tuan-tuan. Ajar lidah kita sebut sama. Dan minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala izinkan kita boleh sebut kalimah ini. Indantihai ajalihi biqawli la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhirah kalamihi indantihai ajalihi. Siapa-siapa boleh sebut kalimah ini, la ilaha illallah, dapat akhir kalimah dengan percakapan dia dengan kalimah ini, maka dia dapat masuk syurga. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia mengakui dengan hati, berarti membenarkan dengan sebulat hati. Jangan ada 98%, 99% tak sah juga lagi, 99.9 tak sah lagi, nak 100%. Sebulat hati mengakui tidak ada sebarang syak bahawa Tuhan yang sebenar-benar ialah Allah, tiada Tuhan yang selain daripadanya. Sebab itu tuan-tuan jangan lazimi, ulama kata jangan tengoklah pada benda-benda sembahan orang kafir. Tu gialah kau tupak mana, jumpa duk cacat, duk berselo lendik, duk terguling, Allah kau baca nu ada so, jangan keling mata mana. Lah tengok astagfirullah, tengok tu astagfirullah, tengok kepada salib astagfirullah, istighfar, minta jauh. Ini sebenarnya lambang-lambang syirik pada Allah, lambang-lambang syirik. Siapa yang mati yang ada syirik dalam hati, walaupun sebesar zarrah, dia masuk neraka. Ini masalahnya tuan-tuan. Lagu manalah tuan-tuan nak jaga hati ni supaya benar-benar mempertuhankan Allah Ta'ala, mempertuhankan Allah. Kalau semua orang meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah, semua penuh masjid, surau-surau penuh kerana takutnya kepada Allah. Tengok bagaimana di zaman Nabi SAW, salah seorang sahabat ni duduk tengah susung bata-bata, bunyi azan ni, lalu dia menggigil pucak lesi, terjun turun dan bergegas ke masjid. Orang tanya dia, alah, satu batu-bata sahaja tadi, kenapa awak tak letak siapkan? Dah lah. Bukan kerana itu wahai sahabatku, kata dia, aku bimbang takut aku membesarkan batu itu daripada Allah Ta'ala. Baik itu tuan-tuan, dalam hal akidah ini perlu dijaga, perlu dikawal dengan perasaan kita sungguh-sungguh hati kepada Allah Ta'ala.
biar rasa kerinduan kita pada Allah, biar rasa rindu kasih kita kepada Allah. Tanya diri kita, adakah kita ni rindu pada Allah? Adakah kasih pada Rasulullah? Kalau kita tidak rindu pada Allah, tidak ada kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita masih banyak lagi selaput yang menebal dalam hati kita. Kalau mata kita ada selaput, pernah dah tak nampak dah, tak cerah dah, kena buh sepek lah, kena pergi cuci, muai apa ni selaput lah, tukar manik dan sebagainya. Bapa nak suruh jelas penglihatan, tak jelas jadi berdebu, tak cerah berapa tu. Sebabnya ada selaput yang menebal dan melindungi mata kita. Begitu juga mata hati ni tuan-tuan, dia boleh jadi kelabu juga. Dia ada selaput juga mata hati ni. Selaput dia apa dia? Kerana dosa-dosa. Kecintaan kepada dunia tu berlebih-lebihan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya ni terlalu kasih kepada dunia. Saya sungguh. Dan memang kita saya tuan-tuan, tapi jangan kasihkan dunia tu mengatasi kasih pada Allah dan Rasul. Sini nak bina semua peringkat, bukan saja siapa-siapa hamba ke, tuan-tuan ke, kita kena muhasabah. Kalau ada lagi kecintaan pada dunia mengatasi pada cinta pada Allah dan Rasul, itu bermakna kita berada di tahap bahaya. Kita kena kikis buah. Yang mana mata hati ini telah mula kabur, mula pudar, kita kena kikis, kena bersihkan dengan kalimah syahadah, dengan istighfar, dengan kalimah syahadah, kuatkan iman kita. Baik tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah, dan tidak ragu-ragu lagi bahawa Allah itulah sebenar-benar Tuhan yang disembah dan yang diperhambakan diri kepadanya. Menyaksikan dengan lidah pula ialah dengan melafazkan kata-kata syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada setengah orang baca asyhadu, tak si asyhadu, bukan asyhadu. Asyhadu dengan ha, alif shin ha dal. Asyhadu bukan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan panjang sini. Kadang-kadang asyhadu an la ilaha jangan ilaha illallah, tidak panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah bukan illallah, bukan illallah. Ini adalah sembahyang rukun tuan. Rukun sembahyang itu. Masuk dalam rukun sembahyang itu tahiyat. Membaca tahiyat akhir itu adalah termasuk dalam rukun sembahyang. Tak sempurna rukun, tak sempurna sembahyang. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada. Sebab apa Muhammada? Sebab anna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Ini kunci. Ini kunci syurga ini tuan-tuan. Siapa-siapa yang tak ucap kalimah ini, bermakna dia tiada kunci untuk ke syurga Allah. Siapa-siapa tak ucap kalimah ini, tak ada kalimah ini, mana dianya kafir ke, munafik ke, apa jenis kafir, majusi ke, Yahudi ke, Buddha ke, apa saja, yang mereka tak ucapkan kalimah ini, makna mereka tak masuk Islam sebelum mati. Bahkan mereka mati dalam keadaan kafir, bermakna mereka tiada kunci ke syurga. Mereka akan tinggal kekal dalam api neraka, wal a'yadzu billahi min zal. Maka ini kunci. Batulah tuan-tuan, kunci tu kan dia ada gigih dia.
anak kunci mesti sama dengan ibu kunci tu, pasangan dia. Kalau kunci sekarang ni kod, sama ada remote ke apa saja, mesti dia ada kod dia sama. Apa ni remote kereta tu pecik, walaupun banyak jenis kereta Proto Saga belakang warna serupa, tak, tu pecik, hak tukik bunyi hak kita. Apa? Hak kita ni, anak kunci kita ni sama ni, kod dia dengan hak kereta kita. Oleh kereta Proto Saga juga tak buka hak dia sebab dia kod lain. Anak kunci misal dengan mangga dengan ibu kunci mesti sama gigih dia. Begitu jugalah untuk mengesahkan syahadah ini ada kena sama dia dengan kehendak Allah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Adanya kadang-kadang terbatal kalimah syahadah ini, terbatal. Sebab dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Allah Ta'ala kata wajib, dia kata tak wajib. Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Bahkan dia melakukan perkara-perkara dilarang Allah Ta'ala dengan sewenang-wenang, dengan berbenggah-benggah. Maka dia terbatal kalimah syahadah dia tu. Sebab tu kena selari. Bila dah kita ucapkan kalimah syahadah, maka mesti kita kena jadi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah kamu akan Islam keseluruhannya. Cara makan kita pun Islam, makan minum pun cara Islam, pergaulan kita cara Islam, segala-galanya Islam. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah ataupun sibghatallah itu acuan Allah. Apa dia? Islam itu acuan Allah. Bila seorang itu telah menyatakan keislamannya, bermakna dia telah berada dalam acuan Allah, maka mesti kena mengikut acuan. Tuan-tuan buat kuih beledar ke, akak ke, buah hulu, dia ada acuan dia. Dia bentuk gitu, bulat ke, lepel ke, empat segi ke, kerana acuan bentuk begitu, begitulah jadinya. Begitu juga acuan Allah. Islam ni acuan Allah. Bila kita dah menyatakan keislaman, menyatakan syahadah, dua kalimah syahadah, maka kita mesti terbentuk dengan kehendak Allah. Kalau kata celupan Allah, sibghat Allah, celupan Allah, mesti mengikut warna ataupun apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tuan-tuan kita yang orang nyating kain batik, asalnya kain batik itu putih saja, tapi dia cating wak bunga gitu, bunga gini. Bagaimana apa dia cok-cok mengikut bunga dia tu, kilang dia begitu keluar, maka begitulah bentuk kain itu. Maka begitulah Islam ni ibaratnya kilang yang dikehendaki oleh Allah begini, maka kita pun ikut kehendak Allah Ta'ala. Maka jadilah seorang Muslim yang benar-benar berciri-cirikan dengan apa dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, maka kita menyatakan persaksian kita pada lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikut dengan hati kita. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku sanggup jadi saksi, aku mengesahkan, aku mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sengaja mengulang-ulang begini supaya lekat dalam hati kita bahawa Tuhan kita sebenarnya ialah Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab di akhir-akhir zaman ni banyak sangat qarinah ataupun ancaman-ancaman kepada akidah umat Islam, sehingga kan ramai umat Islam akan jadi murtad ataupun terkeluar daripada Islam. Lebih-lebih lagi bila adanya fitnah Dajjal, fitnah Dajjal. Bahkan tuan-tuan, ar-riya itu pun masuk dalam syirik khafi. Ar-riya'u syirkun khafi.
Kalau riak, kita buat sesuatu amalan, buat amal soleh buat, tetapi niat itu niat kerana dipuji orang, niat nak dipandang orang, maka Allah Ta'ala tak terima segala-galanya. Allah Ta'ala semua, walaupun ada lah mari niat nak suruh orang puji, buat tu betul dah, semaya betul dah, dengan rukun-rukun syarat-syarat sah malik, tapi litah di hati dia nak suruh orang puji, nak suruh orang kata dia ni warak, nak suruh kata dia juru, maka Allah Ta'ala tak akan beri pahala hari kiamat. Nanti di hari kiamat nanti dia akan menuntut pahala dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan, aku tidak berikan pahala padamu kerana apa yang kamu lakukan itu bukan kerana ku, yakni membuat tu kerana orang yang ingin dipuji orang. Maka sekarang kamu nak pahala lagi minta dengan dia, siapa nak bagi pahala? Oleh itu perbetulkan niat kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita mari masjid, kalau kita belajar, kita derma, apa saja kita buat, walaupun sekecil-kecil perkara, biarlah berasaskan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sebarang ataupun riak ataupun syirik khafi. Melaksana dengan anggota, iaitu mengerjakan segala rukun yang wajib ditunaikan seperti sembahyang, puasa dan lain-lainnya, dan menjauhkan segala larangannya seperti meninggalkan perkara fahsya dan mungkar. Itu al-amalu bil jawarih, melaksanakan dengan anggota, iaitu kerjakan segala apa yang diperintah Allah Ta'ala. Sama ada rukun-rukun yang wajib ditunaikan. Rukun Islam 5 perkara. Tadi rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Tunaikan rukun-rukun Islam itu dengan sempurna. Iaitu dengan menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. 2 kalimah syahadah itu merupakan 2 kalimah agung yang menjadi anak kunci bagi seseorang yang hendak tinggal di dalam Islam, hendak menetap ataupun berkekalan di dalam Islam, dan menjadi syarat sah bagi seseorang yang hendak memasuki Islam. Lagi mana seorang tidak mengucap 2 kalimah syahadah, maka keislamannya belum sah, tidak sah lagi. Dia kena ucap 2 kalimah syahadah ini, barulah dia menjadi Islam. Ada seorang hamba Allah, seorang bukan Islam, non-Muslim ini, mari jumpa dengan dia, nyatakan nak masuk Islam. Dia pun jadi gelabah macam mana. Marilah, dia pun royak lah, pergi tempat ni, pergi jumpa ustaz nu, pergi jabat qadi, pergi jumpa mufti. Gigi tiba-tiba dalam perjalanan kemalangan dan mati lelaki itu. Subhanallah, tuan-tuan. Padahal dia nak mari masuk Islam, minta turun ajar ngucap saja. Dia dah nak masuk Islam dah. Bagaimana nak masuk Islam? Saya tak pandai saya, awak pergi jumpa ustaz tu lah, pergi balak Islam misalnya. Kau itu pun pergi sampai tengah jalan, aksiden kemalang, mati dia sebelum ucap 2 kalimah syahadah. Alangkah ruginya tuan-tuan. Padahal kalau ajar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia boleh ikut dengan baik dan terjemah ke dia sikit, alhamdulillah, awak dah Islam. Kalau salah kau mati lepas pada itu, dia dah masuk syurga. Segala kesalahan yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Bahkan tuan-tuan sebut dalam Al-Quranul Karim, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Ta'ala gantikan dosa-dosa dia yang lalu, Allah Ta'ala tukar jadi pahala habiliti setelah dia menjadi Islam.
segala apa yang tertangguh kebaikan dia buat selama ni tertangguh pahalanya kan dia belum Islam, tapi setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah Allah Ta'ala tukar jadi pahala belaka. Misalnya orang bukan Islam, dia banyak buat kebajikan, misalnya amal terlibat dengan NGOs, berlaku banjir, mereka lah yang menghantarkan bantuan makanannya, misalnya di Kuala Keraya gitu. Kuala Keraya gitu dilanda banjir besar, rumah-rumah roboh, ramai daripada NGOs mereka kutip dana, himpun dana, mereka benakan rumah, mereka hantarkan beras, bekalan makanan, berpuluh-puluh lori mari hantarkan makanan. Itu kalau mereka itu belum Islam, maka amal dia tu ditahan, tangguh. Suatu masa nanti apabila mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka segala amal yang dia buat, dia terlibat dengan unit amal, terlibat dengan gotong royong, terlibat dengan apa saja, maka semuanya tu akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya. Dia kata zero tak ada pahala, ngucap tak ada pahala. Ada, mesti ada kebaikan penuh dia buat. Seburuk-buruk orang seorang itu mesti ada kebaikan yang pernah buat. Apatah lagi orang baik, orang tak pernah buat kejahatan. Allah Ta'ala Maha Kaya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, mengaku tentang keesaan Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan tidak ada sebarang sifat kekurangan, mesti kita mengakui bahawa Allah Maha Kaya. Segala sifat-sifat kesempurnaan milik Allah, ataupun kita kata sifat kamalat, apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim itu. Allah Ta'ala Maha melihat. Melihatnya Allah bukan dengan mata, bukan dengan panca indera. Bersalahan daripada makhluk. Makhluk ni kita ni tengok dengan mata. Mata pula mesti kena ada cahaya. Kau dah gelap tak nampak apa sekarang, ada cahaya baru nampak. Ada cahaya pas kena ada objek baru nampak. Go to go ni baru nampak. Pas penglihatan kita makhluk ni terbatas. Balik tabir tak nampak dah, padahal tabir tu nipis aja tak nampak dah. Apatah lagi dalam gelap tu, di luar masjid tu tak nampak dah. Terbatas penglihatan manusia, pejam mata je tak nampak dah. Tetapi Allah Ta'ala Maha melihat. Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang berlaku. Tidak ada sesuatu pun yang terlindung daripada pengetahuan dan penglihatan Allah. Hatta benda walaupun satu habuk yang ada di langit sana, langit ketujuh, semua dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Sesuatu yang ada yang di dasar bumi, semua dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah melihat. Apa saja kita terlintas, kita rancang, kita buat, kita tak buat, kita terang-terangkan, kita sembunyikan, semuanya diketahui oleh Allah. Bila kita tahu semua ini, kita akan merasakan betapa agungnya Allah Ta'ala, dan lidah kita tidak akan berhenti-henti memuji-muji Allah dan menyatakan keagungannya. Maknanya inilah yang kita kata asas orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, hanya saja orang yang beriman itu ialah alladzina iza zukirallah, apabila mereka itu ingatkan Allah Ta'ala ataupun diperingatkan akan Allah Ta'ala, wajilat qulubun, gemetar hati mereka, bergedebar hati, takutnya kecut perasaan kita.
rasa kenali, takut, gemetar hati. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah iman. Ni orang mukmin yang sebenar, kata Allah. Pasuluh di kita sama-sama kita cek diri kita. Bila kita sebut nama Allah ni berasa takut ke tidak? Berasa gerung pada, berasa agung Allah ke biasa? Batlah kita untuk mentakzimkan Allah, lazimilah kita ni sebut Allah dengan penuh rasa keagungan Allah. Jangan sebut dalam keadaan malah, jangan sebut dalam keadaan jelas tak jelas sebut subhanallah subhanallah subhanallah. Tu macam ngatuk tak ngatuk, jangan sebut nama Allah. Malah tak malah, jangan berasa nak sebut nama Allah. Sebut biar penuh dengan keyakinan dan mengharapkan redha Allah. Subhanallah, subhanallah. Sebut biar rasa seronok, sebut nama Allah biar rasa seronok. Berasa manisnya zikrullah itu. Sebab masa hidup ni je tuan-tuan, Allah bagi peluang kita sebut nama Allah. Apabila kita mati, sebutlah nama Allah banyak mana pun tak dapat pahala dah. Dan kita mati dalam kubur nanti Allah astagfirullah subhanallah. Kalau sebut kalimah itu pun dah tak dapat pahala dah. Berapa ramai orang yang merayu-rayu pada Allah, berdoa dengan Allah nak kembali ke dunia, tetapi semuanya adalah sia-sia. Tuhan tak terima. Masa hidup inilah tuan-tuan pesan ke diri hamba pada tuan-tuan sekalian, biar berasa asyik kita sebut nama Allah, biar rasa seronok juga, rasa puas hati sebut nama Allah. Bagaimana tuan-tuan makan, kalau makan kena masakan tu sedap, berasa puas hati boleh makan, berasa cukup kakah molek dengan masingnya gapanya, maka ingatkan Allah biar lebih-lebih lagi daripada itu, biar rasa puas hati bila boleh berzikir pada Allah. Ruangkan masa kita berzikir pada Allah Ta'ala pagi dan petang. Lepas subuh, jadualkan di kita biar pakat ngaji Quran. Buka Quran, dalam sehari mesti buka Quran. Walaupun semuka surat, tengok ayat-ayat Allah Ta'ala. Biar rasa mengagungkan Allah. Ini kalamullah. Jangan tunjukkan rasa sibuk kita sehingga nak buka Quran pun tak ada masa. Nak menghayati kalamullah, nak tadabbur makna Quran pun tak ada masa. Nanti dalam kubur kita akan menangis. Ketahuilah tuan-tuan, sekarang ini ramai orang menangis dalam kubur. Sekarang ini kalau Allah perdengarkan pada kita suara-suara tangisan dalam kubur, semuanya pingsan kita, takutkan Allah. Tapi percayalah, semua yang telah mati telah meninggal dunia. Meninggal dunia itu semuanya merindui nak balik ke dunia, nak buat amal soleh, nak berzikir ke Tuhan, nak baca Quran, nak solat sebanyak-banyak, nak bersujud pada Allah Ta'ala. Tapi mereka dah tak boleh lagi nak bersujud pada Allah. Kita yang masih hidup ni adalah sama-sama kita perbanyakkan salat sunat kita, dengan kita perbanyakkan sebut nama Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan dan kelazatan, rasa kemanisan iman itu, insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, itulah untuk malam ini bagi mendapat sampaikan untuk diri hamba sendiri dan untuk kita semua, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyakkan zikrullah, kalimah syahadah, selawat pada Nabi, istighfar dan banyak lagi zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dan kita hayati. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan muniran wa tawfiqan hasanan wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.